Ni kita Fathul Mu'in muka surat 228 tau, atas sekali tau. Ke 227 bawah sekali? 227 bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walau tarattabal muazzinuna ajabal kulla walau ba'da salatih wa yukrahu tarku ijabatil awal. Apabila azan dilakukan berkali-kali oleh beberapa orang, tarattaba ni bersusung. Bersusung ni maknanya ni bang, lama-lama hak lain pula bang. Ni biasanya isyak lah. Isyak ni biasa gitu. Dia tempat tak ada kuliah, dia bang isyak. Tempat ada kuliah, lambat lagi, baru dia bang. Kadang-kadang tempat tu lama lagi, orang siap dah semayang, hak tempat tak ada kuliah, dia baru bang. Ni apa ni? Tertib ni mana apa? Susung. Susung. Apa hukum dia? Hendaklah kesemua itu dijawab. Dia akan jawab lah. Sekalipun telah selesai solat. Kita isyak, tempat kita tak ada kuliah. Ada tempat ada kuliah. Bunyi ting ting ting. Berhenti lalu. Ada macam tu. Bunyi dah dia kata. Bunyi dah. Tutup kita lalu dah. Ada macam tu. Sampai ke dia berhenti tu pun tak kena wakaf. Tak kena pun pak berhenti tu. Maknanya kalau hak jalan raya tu kena samang tu, nak berhenti kena tepat juga. Tak boleh berhenti ikut dang gitu. Berhenti. Tunggu bunyi dia. Dia nak tepat. Tak ada nasib isyak berhenti dah. Ada seumpama tu. Ada ni. Lepas tu ada orang kata pula, begitu bagus dia kata. Apa kita nak panjang-panjang? Boleh ngajar lama, ilmu kita tak banyak. Kalau kita panjang-panjang kan, nanti ilmu kita habis, kita nak ajar apa? Ada ni, ilmu tak banyak. Jadi kalau kita tambah masa, jadi rugi. Modal kita nak mengajar dia kata. Simpan modal jangan berhabis dia kata. Jadi modal sikit, kita give banyak bagi, akhir mengajar apa? Saya kata lah, kalau ngajar fardu ain mudah hak tula je kata. Ngajar fardu ain tu dia akan pusing hak tula je. Pusing modal sama je lah. Payah apa bawa ilmu fardu ain. Lepas tu dia kata ustaz ngajar mudah hak ulang fardu ain je. Mudah je lah. Awak mengajarlah sama, dah mudah. Dia tak mengajar. Dia kata mudah, betul lah mudah. Kita mengajar fardu ni mudah je, ulang hak tula je. Hak sama je dengan jawab doa ini. Maknanya dah habis modal, pusing waktu je. Pusing hak tula je. Dia nak mengajar hak luah-luah, nak fardu kifayah. Tu tak dah nak kejar lah kitanya hak tu. Tapi kalau fardu ain hak tula je. Tak habis modalnya, pusing. Tapi jangan ajar orang muda-muda. Ajar orang tua-tua. Ajar orang muda, dia tahu modal tula. Tapi kalau kita ajar orang tua ni, gitu sama. Walah, acak kali dah beritahu benda yang sama. Mana orang tua ni dia tak ingat. Dia tak ingat ni, jadi dia boleh ilmu baru. Dah. Padahal hak ilmu fadhil ni hak ulang, hak sama je. Kan? Isyak berhenti kata dia. Mana suara kita pun dah habis dia kata. Pasal gitu. Kata jangan kata orang masa tu lah dia nak belajarnya waktu maghrib. Waktu maghrib tu dia nak belajarnya. Kita bilah masa panjang sikit. Biar orang yang belajar ni dipanggil orang sedang belajar dalam taubah. Sebab kita belajar ni taubah ni. Kita belajar fardu ain, kita dalam menyempurnakan rukun taubah daripada dosa besar. Terdahulu kita jahil fardu ain. Jahil fardu ain tu dosa besar.
Rukun taubahnya selain daripada menyesal kerana kita tak belajar terdahulu, selain daripada kita azam bulat di hati tidak akan tinggal dah belajar fardu ain, kita sekarang ni dinamakan sedang belajar. Kalau belajar sikit-sikit tak panggil sedang belajar, dia kena banyak juga sikit baru panggil sedang belajar. Sebab kita ni tergendala lama dah. Mana daripada umur 15 kita tua dah baru nak belajar, makna kita lama dah tak belajar fardu ain. Mana belajar tu biarlah masa tu jadi panjang sikit. Bila dinamakan kita orang bertaubat. Bila orang bertaubat ni mati dalam keadaan bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa panjang sikit kata. Maghrib jelah masa orang tupu. Yang kita nak solat isyak cepat tu kenapa? Ni kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, solat isyak memang disunatkan pelewat walaupun tidak ada sebarang hal. Memang disunatkan pelewat walaupun tak ada hal. Fadilah dia gitu, isyak, sembahyang isyak. Kita mazhab Syafi'i tidak. Sembahyang isyak sekalipun disunatkan solat di awal waktu, melainkan ada maslahah, ada kerana-kerana. Apalah kita pelewatkan solat isyak. Jadi kita pun panjangkan hak belajar. Tambahlah boleh 10 minit ke 20 minit ke. Mana ni? Mana kita peluang pada orang belajar tu. Ni setakat nak jaga kita je. Nak rehat, tak mau jadi serok suara, isyak bunyi berhenti. Dok, bab kita bab mengajar ni ulang hak fardu ain. Makna kita nak pastikan bahawa kita orang mengajar betul kita tunai tanggungjawab. Orang mengajar ni besar tanggungjawab pada ni. Orang mengajar ni akan dipersoalkan di hari akhirat. Kalau tidak menyempurnakan tanggungjawab, berat orang mengajar. Ada ni. Bilang kita nak pastikan orang belajar tu memang orang dalam belajar. Mati dan belajar, mati syahid. Mengajar royak. Ni sianu haji tu meninggal. Aku dah cerita. Yelah kadang-kadang tak apa ingat juga orang mana. Tapi mari di hati. Dia meninggal. Meninggal dalam nama panggil belajar kedok. Pada ni. Belajar habis kedok tu bukan persoalan. Belajar pandai kedok itu bukan kewajipan kita. Pandai dok pandai tu qada Allah Ta'ala. Kita ni betul dok dalam belajar melengkapkan rukun taubah kerana sebelum tu kita tak belajar. Kita dah panggil dalam panggil sempurna rukun taubat kedau. Atau atas kita masing-masing lah tu. Kita kena usahakan tauhid, fiqh, tasawuf, tauhid, fiqh, tasawuf. Biar duk belajar tu. Pada ni. Tu kata orang mengajar besar tanggungjawab. Kalaulah orang nak belajar kita tu, orang fardu ainnya pun cukai cemaking, kita gajar hak lain, kita akan dipersoalkan di hari akhirat. Ada ni. Orang yang belajar tu tidak dinamakan bertaubah sebab tak tipu pada ilmu fardu ain. Kita orang mengajar pula ni. Kita beri ilmu hak bukan fardu ain kepada orang hak fardu ain pun tak selesai lagi. Mana pula kita orang mengajar. Kadang-kadang yalah orang mengajar ni dia ikut minat dia. Minat dia apa? Minat tak minat pun kita kena bertanggungjawab. Orang yang nak belajar tu nak belajar apa sebenarnya? Apa yang tak ada di dianya? Oh, beres belaka fardu ain. Okey je lah. Nak ajar apa pun. Tapi kita secara umum ni, bukan secara individu ni, secara umum. Berat fardu ain sebenarnya. Ada ni. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kira berat ah. Lepas tu kita orang mengajar pula pergi ceramah gitu je. Akidah tak peduli, bab semayang pun tak peduli. Tak kira mana. Orang yang mengajar. Orang yang belajar, dia tidak melengkapkan rukun taubah kerana mengekali jahil fardu ain dosa besar, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Tapi orang mengajar lagi besar tanggungjawab. Bukan orang yang belajar tu, kalau gitu saya tak kena lah. Walaupun saya jahil fardu ain pun sebab orang mengajar tak ilmu fardu ain. Tak, kamu mukallaf. Kamu akil balik, kamu berakal sapamo, bertanggungjawab atas diri masing-masing.
Tetapi orang mengajar lagi besar tanggungjawab. Gitu je lah. Macam tadi lah, fardu ain mudah sahaja. Ulang hak tula sahaja. Pusing-pusing hak sama sahaja. Tak ada alasan pada orang mengajar tak mengajar fardu ain. Tak ada alasan. Sebab hak tula je. Hak sama je. Payah apa? Tapi dia kena belajar lah. Kalau dia sendiri pun tak lulus fardu ain, tak ada nak kata lah. Ada ni. Orang mengajar pun tak lulus fardu ain, tu berat lah. Tu kena belajar semula lah. Mengekali jahil fardu ain itu dah sebesar, bukan dah sekecil ingat baik. Itu dah sebesar tak belajar. Dah sebesar tak ada akidah pula. Dah sebesar semayang tak betul pula. Dah sebesar riak wujud takal pula. Tu hak lain pula. Tu tak ada panggil taubah langsung tu. Jadi biar dalam belajar, dalam menyempurnakan rukun taubah, nak beri ilmu tu biar padang-padang. Maghrib biar panjang sikit. Sekarang ni orang pandai dah, orang nak belajar. Kalau dulu orang tak kerti lagi bab belajar ni, masuk isyak, kalau tak berhenti dia pun tengok jam. Kejap tengok jam. Lepas tu kejap dia tengok jam dinding. Sama kedok ada ni. Kadang-kadang orang mengajar dia boleh tau. Isyarat ketuk bila. Dia tunjuk ketuk bila. Tu kalau mengajar depan, dia tunjuk ketuk bila. Ni isyak. Tu bila nak buat apa dia tengah mengajar. Ada kadang-kadang dia pergi bilik tu bila. Bang tu bila. Tu ustaz mengajar. Biar orang isyak masuk dah. Ni. Dia beza dululah lain tak ada dah. Saya dah kena gitu. Tapi ada orang kena gitu. Ada orang kata ustaz dak kena, ustaz dak perasan Maksud ustaz paling lain tunjuk kok jam dia kata bila. Tapi masa tu ustaz paling muka kelain dia kata. Tapi kalau ustaz lain dia tunjuk depan muka. Dia tunjuk bila. Dia ustaz tu nampak dia tunjuk jam kata bila. Dia kata masa saya yuak juga, tapi tak tunjuk depan. Dia tunjuk depan. Boleh buat gitu. Ada orang dia tak kuliah maghrib dia tidak ikut. Dekat isyak orang siapa? Duk cacang. Dia berdiri. Bobek duk bising orang bawah. Tak bang lagi ya. Lepas tu pergi masuk bilik tu bila. Orang lain duduk relax nak belajar. Kata ada tu bahasa ni. Ni kata ada ni something wrong apa? Something wrong ni. Tu ada tu obat tak cukup makan berkali. Dah masalahnya orang lain tenang je duduk belajar. Mana tu pun belajar, yang kita mari nak main isyak tu ganggu orang tu kenapa? Ni ada masalah mana? Anda ni dulu learning okey, bab belajar lepas isyak tambah 10 minit ke tambah suku jam okey, bab orang nak belajar. Anda ni jadi orang mengajar pun kita ambil peluang bagi masa sikit. Tempat tak ada kuliah tu nak orang lagi dah. Dia pun bang, kita pun bang lah kemudian. Ni timbul kata bersusung-susung ni. Maka sunat kita jawab walaupun kita sudah semayang dah. Ada ni kita semayang dah siap-siap isyak, tiba-tiba ada satu tempat tu baru azan isyak, jawab pula. Jawab pula. Sunat jawab sekalipun telah selesai solat. Namun makruh bila tidak menjawab azan yang dilakukan paling awal di atas azan tersebut. Dia gini dia, jawab azan tu sunat, tidak jawab azan tu makruh. Hak mana hak makruh? Hak bang yang pertama, hak tu hak muakkadah kita jawab. Muakkadah kita jawab adalah azan yang pertama. Adapun jawab azan yang kedua ketiga tu tidak muakkadah, sunat tapi tidak kuat tuntut. Mana kalau tak jawab tidak makruh. Dia gitu. Sekarang ni bang ni bang, ni bang. Hak pertama tu sunat jawab, sunat yang muakkadah, yang kuat tuntut. Tak jawab tu makruh. Yang kedua ketiga tak jawab tu tak makruh tu. Mana ni? Ni hak bang sungguh ni. Bukan hak bang dalam TV radio. Hak tu bukan bang sungguh tu. Tu rakaman. Hak dalam TV radio tu kan. Rakaman tukang bang tu mati pun tak tahu dah Mana ni? Cuma ada satu guru dia kata menghormati lafaz, jawablah juga. Agak ingat je lah tu. Macam mana dalam TV radio bang menghormati lafaz, jawablah juga. Tapi taklah sekuat tuntutan hak bang yang sebenar. Cuma timbulnya pulaknya hak ni bang yang bersusung. Kalau bang hak sekali hak ikhtilaf,
Hak ikhtilaf. Hak ikhtilaf ni maknanya ni Allahu Akbar, ni asyhadu an la ilaha illallah. Di masa sama ni asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di masa sama ni hayya 'alas salah. Dia jadi macam apa? Bolong. Jadi macam ikhtilaf. Ikhtilaf. Ikhtilaf ni kita jawablah sekali untuk kesemua. Kita jawab sekali untuk kesemua. Jawab sekali ni sama ada kita nak jawab serta tengok-tengok ikhtilaf ke, ataupun kita nak jawab selepas habis. Dia 2-3 tempat ni azam serentak, tapi serentak ni bukan serentak sungguh. Jadi dengar ni jadi capu. Maka sunat jawab sekali, sama ada jawab selepas daripada selesai semua, ataupun terjawab tengah pun tak apa. Walaupun setengah pandang mengatakan tak sunat jawab langsung. Sebab apa? Sebab tak dia jadi sekali dah. Jadi bersekali dah. Maka tak sunat jawab pada setengah pandangan, tapi setengah pandangan mengatakan jawab sekali. Jawab sekali, di tengah-tengah pun boleh, ataupun sampai ke habis senyap belaka dah capu 2-3 tempat ni, baru kita jawab sekali. Jawab sekali je lah. Hak jenis hak sekali. Hak capu. Hak tadi ni hak tersusung. Bang habis dah. Hak tu baru bang. Kita pun semayang. Hak tu pula baru bang. Hak tu lain tu. Tu jawab belaka. Jawab belaka, tapi hak muakkadahnya adalah jawab bang yang pertama. Bila wa yaqta'u lil ijabati al-qira'atu wa zikru wa du'a. Dia bukan hanya sunat jawab azan, sunat berhenti walaupun daripada membaca Al-Quran. Sunat jawab satu sunat, sunat berhenti. Sehingga kan sedang mengaji Al-Quran selebih-lebih zikir. Di saat orang bang, sunat berhenti Al-Quran selebih-lebih zikir. Ada ni. Ni bercakap lagi lah. Ada orang peseng, dia bercakap tapi dijawab bang. Dia bercakap, dijawab bang. Bercakap tu hukumnya makruh mazhab Syafi'i, haram mazhab Hanafi. Tapi dia jawab satu perkara. Berhenti bercakap satu perkara, satu sunat lain pula. Ada ni. Dia ingat ke saya bercakap pun saya jawab. Allahu Akbar, Allah Akbar, dia jawab dulu. Lepas tu dia cakap pula, lepas tu dia jawab pula. Dia cakap pula, lepas tu dia jawab pula. Jawab satu sunat yang lain, berhenti walaupun sedang ngaji Quran, itu satu sunat yang lain pula. Dua sunat lah situnya. Jawab serta berhenti walaupun sedang membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.